muka surat yang kelima ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk membuat apa-apa perumpamaan pun seperti seekor nyamuk atau yang lebih daripada itu lagi, yakni yang begitu terhina, begitu remeh. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu, yakni dengan yakin bahawa itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, apakah yang Allah Ta'ala kehendaki dengan perumpamaan ini? Dengannya itu Allah Ta'ala menyesatkan banyak orang dan Allah Ta'ala memberi hidayat kepada banyak orang. Dan tidaklah orang yang disesatkan oleh Allah itu dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang yang fasik. Ayat 26 ni, ini adalah satu jawapan yang Allah SWT berikan kepada golongan yang ada syubhat, yang mana mereka ni mempersoalkan tentang Al-Quran itu. Sebelum pada ni, dalam ayat 23 Allah SWT menyebut kepada kita, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, sekiranya kamu meragui apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Itu bantahan ataupun syubhat yang ada kepada orang kafir. Itu mereka tidak mahu terima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka kata Al-Quran ini bukanlah kalam Allah, tetapi kalam Muhammad tulis. Jadi dakwaan mereka tu Allah Ta'ala telah jawab dah. Dan mereka tu tidak dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Mereka tidak dapat tulis satu surah seperti Al-Quran. Kemudian bila mana mereka tu tidak dapat menggugat kedudukan Al-Quran, dan mereka tu tidak dapat membuktikan bahawa Al-Quran itu, mereka tidak dapat membuktikan Al-Quran itu daripada Nabi, maka mereka pergi kepada satu cara lain pula, iaitu mereka mempersoalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi mula-mula tu mereka tidak dapat menerima Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Mereka tuduh Nabi tulis. Kemudian bila tuduhan mereka tu tak berjaya, tak lekat, jadi mereka pergi kepada kandungnya itu pula. Kalau mereka kata tak apalah, kita terima. Tapi masalahnya, mengapa dalam Al-Quran ini bila kamu cabar kami, sallallahu kafir kata, bila kamu cabar kami, buat mari Quran seperti ni. Mana kami tak boleh. Sebab apa? Sebab tinggi bahasa. Jadi sekarang ni, ketinggian bahasa Al-Quran ni macam mana pula tiba-tiba ada benda-benda yang lekeh ni, benda-benda yang remeh ni. Jadi bila kalam Allah, kalam yang tinggi, tiba-tiba disebut ke nyamuk. Ada sebutan nyamuk, ada sebutan seperti lalat, ba'udah. Ba'udah ni nyamuk. Ada sebutan dalam surah Haji berkenaan dengan lalat, ada berkenaan dengan laba-laba, serangga. Jadi kita agak apa ni? Kalau kita Allah, mestilah benda tinggi-tinggi, benda hebat-hebat. Ni tiba-tiba wah mari perumpamaan tentang nyamuk, tentang lalat, tentang laba-laba. Itu kemuskilan yang dicetuskan oleh golongan yang tidak mahu beriman kepada Allah, yang tidak mahu terima Al-Quran. Maka Allah SWT jawab dengan cara bijaksana. Itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia ni tak malu, tak segan. Maknanya dalam bab ni,
Sebab tujuan daripada ada darbul amsal, ada ayat-ayat tamsil, ada ayat perumpamaan ni nak menjelaskan hakikat. Iaitu nak menjelaskan hakikat tauhid, nak menjelaskan hakikat syirik. Nak menyatakan betapa besarnya tauhid, betapa hinanya syirik. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala buat mari perumpamaan. Jadi dalam bab nak menyatakan kebenaran ni, Allah Ta'ala tak malu untuk menyebut benda-benda yang kamu anggap remeh ni, macam lalak, macam nyamuk. Allah Ta'ala tak malu. Maknanya sebab apa? Sebab nak menyatakan kejelekan syirik itu. Itu kalau kita baca dalam surah Al-Ankabut tu, orang-orang yang mencari pelindung selain daripada Allah Ta'ala ibarat seperti laba-laba betina wak sarang. Inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sehina-hina rumah ni adalah rumah laba-laba. Jadi Allah Ta'ala menyebut segala sarang laba, lagu mana? Tak. Lepas tu laba tu sendiri, kalau laba betina ni lepas dia berhubungan dengan hak jantan, dia bunuh hak jantan. Jadi itu lemah lah. Sepatutnya dia kena ada bapa dan ibu jaga anak tu, tiba-tiba dia bunuh pasangan dia. Jadi Allah Ta'ala berbuat perumpamaan ni dalam bab nak menyatakan jelek syirik. Allah Ta'ala tidak malu. Kalau kamu anggap ni satu benda yang memalukan, Allah Ta'ala tidak malu, sebab nak menyatakan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja perumpamaan hak dia nak, dengan hikmah dia, sama ada nyamuk ataupun benda yang lebih hina daripada tu lagi. Cuma dia mari persoalan. Dalam Quran ni tak ada sebut tentang nyamuk, perumpamaan nyamuk. Tapi macam mana ada perumpamaan nyamuk disebutkan di sini? Ni moga masalah buat perumpamaan ni, mana-mana benda boleh nak letak kalau bertepatan dengan maksud. Sebenarnya hak nyamuk ni dia tak ada sebut perumpamaan nyamuk dalam Quran, tetapi benda yang remeh seperti nyamuk tu ada. Seperti kita sebut tadilah, lalak dan juga laba-laba. Hak ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam perkara ni Quran dengan hadis tak boleh tepi. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kalaulah law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala seperti sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, masaqallah, tentu Allah Ta'ala tidak memberi kafiran minha syarbatan ma'. Allah Ta'ala tentu tidak akan bagi orang kafir ni minum walaupun seteguk air, tak akan bagi kalau dunia tu ada nilai. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala buat. Fa'amal ladzina amanu, jadi ya sama dah Allah Ta'ala ni dia akan perincikan. Yang ni bila mana mari perumpamaan ini, maka orang beriman apa sikap dia? Sikap orang beriman terhadap perumpamaan. Orang beriman mereka mengetahui yakni dengan yakin bahawa itu adalah kebenaran. Kebenaran daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala nak menyatakan benda benar melalui perumpamaan ni. Perumpamaan mana? Ini balik kepada ayat 18 tu lah. Perumpamaan orang kafir macam mana? Perumpamaan orang munafik macam mana? Dalam ayat 18, ayat 19-20 tu. Jadi tu benda benar. Faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dia tahu ni mari daripada Allah Ta'ala. Sebab dalam bab ni dapat bawa perumpamaan yang begitu halus, dia kena molek dengan perkara sebenar, dengan keadaan yang ada dalam hati manusia tu. Kalau kena molek, memang menandakan bijaksana lah kalau orang tu pandai buat tamsil, buat perumpamaan. Kalau salah, memang makan diri lah. Nabi pergi kanan, kita nak pergi kiri. Tu memang makan diri lah. Walaupun ayat perumpamaannya kita tidak boleh mana-mana meninggalkan pendapat ulama, tapi bila perumpamaan itu tak kena molek, makan diri kita. Jadi orang mukmin dia tahu Allah Ta'ala sebut ni memang kena atas motek perumpamaan ni. Jadi dia tahu, orang mukmin itu tahu bahawa ni mari daripada Allah Ta'ala, Tuhan mereka. Lalu mereka akan beriman. Tak banyak kecek.
Wa ammal ladzina kafaru, maka orang-orang kafir ni pula mereka mempersoalkan Tuhan nak gapo sebenar. Jadi sebenarnya mereka ni buat bodoh, tarabi, buat bodoh. Dia tanya Tuhan nak gapo. Sedangkan perumpamaan ni kalau orang tu mikir sikit, buka akal dia tengok gapo Tuhan sebut lalak. Di berhala tu dia tak makan jamu untuk berhala, tak, lalak mari. Lalak mari, tak boleh nak buat gapo. Dha'fa talib wal matlub. Hak minta pun tidak dapat, hak diminta pun tidak dapat menolong. Jadi kalau manusia tu tengok molek, perhati molek, sebab Allah Ta'ala jadikan perumpamaan ini benda-benda yang ada depan dia boleh fikir. Benda mahsus, benda konkret, dia boleh fikir, maka dia akan jadi beriman. Tapi orang seperti orang kafir ni, yang degil, yang banyak syubhat ni, mereka mempersoalkan. Bukan mereka tak tahu ni nyamuk, ni lalak, ni cerita hamba. Allah Ta'ala buat perumpamaan banyak dalam Al-Quran. Tapi mereka ni tanya buat bodoh. Satu, tanya dengan istihza, buat nganying. Maka sebab itulah yudillu bihi katsira. Maka dengan sebab itulah, maka dengan sebab mereka ni istihza, mempersendakan, buat bodoh, tidak guna akal fikiran mereka, tidak memahati alam semesta, ya Allah Ta'ala jadikan sebagai perumpamaan, yudillu bihi katsira. Ramai jadi sesat. Ramai jadi sesat ni setelah mana mereka tidak guna dengan sebaik-baiknya kurniaan Allah Ta'ala, saluran panca indera tu, saluran ilmu tu, panca indera dan akal. Wa yahdi bihi katsira. Dan ramai hok mana mikir tu dapat hidayah. Itu cara jawapan Allah Ta'ala terhadap syubhat mereka itu. Jadi persoalannya gapo, isunya gapo, mereka memang buat bodoh, tidak guna akal fikiran mereka. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ini ketetapan Allah Ta'ala dalam bab hidayah. Orang yang tak dapat hidayah ni, orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala ni adalah orang-orang yang fasik, orang yang keluar daripada ketaatan Allah. Orang yang keluar daripada ketaatan Allah, ataupun orang yang keluar daripada sifat insaniyah. Kalau ikut Maulana Ghulamullah, orang fasik ni orang yang terkeluar daripada sifat insaniyah, tak ada jiwa sebagai manusia. Fasik itu makna fasik. Lagu mana? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alamat yang pertama, alamat yang pertama ni, orang-orang yang telah meruntuhkan, orang-orang yang telah membatalkan janji Allah setelah mana diikat dengan kukuh. Jadi alamat yang pertama ni, mereka tidak ada kekuatan iman. Jadi mereka telah membatalkan perjanjian mereka dengan Allah. Perjanjian mereka dengan Allah tu apa? Kita baca dalam Fatihah lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perjanjian di alam arwah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Begitu juga dalam surah Yasin tu, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Jadi mereka rombok perjanjian tu, perjanjian untuk tetap mengabdikan diri kepada Allah, tetap mengakui bahawa Allah Ta'ala itu sebagai Rabb. Itu alamat yang pertama. Alamat yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Dan mereka itu telah memutuskan apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan supaya disambung. Ni mereka, alamat yang kedua, iaitu mereka tu telah tiada kemampuan ataupun potensi fitrah. Fitrah mereka sudah rosak. Fitrah sudah rosak ni, Allah Ta'ala suruh manusia ni dia berhubung, silaturahim, kena jaga hubungan baik antara anak beranak, suami isteri. Anak beranak dia buat balah, jiran dia kutip buat balah saing, dia tikar ikut belakang. Jadi mereka ni ada sifat lagu ni, memang fitrah mereka rosak. Bila fitrah rosak, maka
mereka tu jadi orang fasik, orang yang lari terkeluar daripada ketaatan. Alamat yang ketiga, iaitu mereka tak ada lagi kekuatan akal, tak boleh mikir dengan waras. Iaitu macam mana? Wa yufsiduna fil ard, dan mereka tu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Habis je kutip, dia punuh habis. Sepatutnya mereka ni jaga dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab semua ni Allah Ta'ala ciptakan bumi, Allah Ta'ala ciptakan air sebagai sumber rezeki untuk kehidupan kita. Tiba-tiba dia merosakkan. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi akibat daripada ada fasik ni, maka mereka itulah rugi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita perhati molek bahagian ni dah, kita perhati molek, bila Allah SWT sebut orang fasik ni lagu ni, maka orang fasik ni dia berlawanan dengan orang muttaqin. Inilah kita kena balik semula ni. Ayat yang kedua, orang fasik tu lawan kepada orang muttaqin. Allazina yaquluna adallah tu orang-orang yang bercanggah dengan orang yang beriman dengan Allah, dengan perkara gaib. Kemudian perjanjian yang paling besar sekali kita dengan Allah Ta'ala dapat dinyatakan melalui semaya. Jadi mereka membatalkan perjanjian mereka tak semaya. Sebab semaya itulah al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah. Atau kama qala, perjanjian antara kita dengan mereka ni itu mendirikan semaya. Al-farqu, perbezaan antara Islam dengan kafir, semaya. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah semaya dan kamu jangan jadi orang musyrik. Inilah orang yang membatalkan janji dia tu, maknanya lawan kepada orang mendirikan semaya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Mereka ni lawan kepada orang yang infak. Orang muttaqin infak, dan mereka ni tidak infak. Lepas tu ulaika humul khasirun, orang muttaqin, wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah SWT menyebut lagi kepada kita, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu tergamuk kufur kepada Allah Ta'ala. Ini bantahan kepada mereka. Mana setelah dijawab syubhat, Allah Ta'ala tanya, mana soalan lagi serai pula, bagaimana mereka itu tergamuk kufur kepada Allah Ta'ala, wa kuntum amwata, bagaimana mereka itu, bagaimana kamu tergamuk kufur kepada Allah Ta'ala, wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu ni mati di sini dengan mana tak ada. Fa ahyakum, kemudian dia menghidupkan kamu, dia mencipta kamu jadi ada. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu, mana letak kamu dalam kubur. Summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan semula kamu daripada kubur. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada dia, yakni untuk dihisap dan diberi pembalasan. Jadi setelah manusia mendapat nikmat-nikmat tadi, jadi macam mana patut mereka tu boleh kufur kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka tu kehidupan. Mari kita belajar ni, orang panggil bila Allah Ta'ala beri kehidupan kepada kita, itu adalah nikmatul ijad. Allah Ta'ala mencipta, mengadakan kita setelah daripada tak ada. Wa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ni setelah sebut nikmat ijad, Allah Ta'ala sebut selalu nikmat imdad. Mana dialah Allah Ta'ala yang telah mencipta untuk kamu. Gapo? Ma fil ardi jami'a, semua yang ada di atas muka bumi untuk kamu, untuk manfaat kamu, untuk keperluan kamu. Itu tasarruf Allah Ta'ala, kuasa dia atas muka bumi. Dia cipta ni ubat sakit pinggang, ni ubat sakit lutut, ni ada vitamin, macam-macam Allah Ta'ala buat dengan fungsi masing-masing, khasiat masing-masing untuk kita. Ni
binatang ni untuk kamu makan. Lembu. Tak. Untuk kamu makan, minum susu dia ni, binatang ni kamu boleh naik dia. Tak. Kamu tak boleh naik. Tak. Hak ni boleh naik. Tak boleh makan. Hema, barak, tu boleh naik. Tak boleh makan. Kambing tak boleh naik, tapi boleh makan, boleh minum susu. Biri boleh ambil bulu dia. Tak. Jadi Allah Ta'ala telah cipta untuk kita ni macam-macam bentuk nikmat. Jadi kalau bab nikmat ni kena buka surah kau tu lah. Surah Nahli, surah Lebah. Di awal tu bahagian cerita nikmat. Jadi Allah Ta'ala dia telah mencipta untuk kamu, yakni dengan tasarruf dia, dengan kuasa mutlak dia di alam semesta ni, di bumi, dia cipta untuk kamu. Thumma stawa ila sama, maka Allah Ta'ala pergi kepada, Allah Ta'ala tuju dengan kehendak dia, Allah Ta'ala tuju dengan kehendak dia kepada langit, kepada penciptaan langit. Jadi di sinilah menjadi dalil kepada ulama bahawa mana dulu Allah Ta'ala cipta langit ke bumi? Jawabnya Allah Ta'ala cipta bumi dulu. Sebab apa? Sinilah satu lagi dari segi logik, Allah Ta'ala cipta bumi ni sebagai hamparan, hamparan, dan langit ni sebagai bumbung. Jadi kalau langit ni sebagai bumbung, kalau kita buat rumah, orang buat asas dululah langit bumbung tu, kemudian fasawwahun sab'a samawat, lalu Allah Ta'ala sempurnakan kejadian langit tu dengan 7 langit berlapis-lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim, maka dialah Allah Ta'ala itu atas dengan segala sesuatu maha mengetahui. Jadi sini ni dah, kalau kita tengok ke, tak berapa teli mana antara mencipta dengan alim. Dah. Kalau kita kata wahwa ala kulli syai'in qadir lah, sebab kita tetap mencipta, kudrat. Tiba-tiba hujung tu Allah Ta'ala kata alim. Jadi ni orang panggil fasilah. Penutup surah ni, penutup ayat dengan menyebut asma, nama-nama Allah Ta'ala tertentu ni, dia ada rahsia dia, kena molek. Iaitu macam mana? Antara khalaqa ni dengan alim, sifat Allah Ta'ala kedua-dua ni tidak terpisah. Allah Ta'ala mencipta, walaupun mencipta tu dengan kudrat dia, tapi terlebih dahulu dia kena ada ilmu. Mesti ada ilmu, syarat dia. Mencipta, dia kena ada kudrat. Nak ada kudrat, dia kena ada ilmu. Dan kalau kita baca dalam surah Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaq, ala ya'lamu man khalaq, hendaklah kamu tahu, ya'lamu, bahawa ia mencipta, ala ya'lamu man khalaq, hendaklah kamu tahu bahawa orang yang mencipta tu, yang mencipta itu mengetahui. Dia mesti ada. Kalau kata mencipta, mesti ada sifat tahu. Dah. Kemudian di sini juga summa stawa ila sama, Allah Ta'ala isyarat kepada kita sifat iradat dia. Jadi Allah Ta'ala bila dia tahu dah tentang sesuatu, mestilah dia berkehendak. Kalau dia berkehendak, mestilah dia tahu benda hak dia berkehendak. Jadi hak dia cipta tu dengan kudrat dia, dengan iradat dia, dengan kehendak dia. Jadi di sini kita boleh nampak Allah SWT cipta kita ni dah dengan kudrat dia, dengan ilmu dia, mana dia tahu. Dia tahu apa yang kita perlu, maka dia pun ciptalah apa-apa yang kita perlukan. Jadi khalaqalakum tu dia cipta untuk kamu. Cerita pasal mencipta kita ni selesai dah mari. Ayat 20. Ayat 21. Kalau kita perhati, allazi khalaqakum, Tuhan kamu yang mencipta kamu. Hak ni dialah yang mencipta untuk kamu. Dah. Mana yang gapo? Allah Ta'ala bila dia cipta kita, dia lebih mengetahui gapo hak kita perlu.
Sebab itulah hujung dia tu alim. Kemudian oleh kerana kita nak kaitkan juga ayat 29 ni dengan ayat 28, iaitu bukti adanya hari akhirat. Sebab Allah Ta'ala kata thumma yumitukum, dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu tu untuk hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala mematikan kamu, menghidupkan kamu untuk dibangkitkan semula, balik semula kepada kamu. Tentulah Allah Ta'ala maha mengetahui apa kamu buat atas dunia dulu. Mana semua tu dalam ilmu Allah Ta'ala perbuatan manusia, dia Allah Ta'ala tahu gapo nak balas pada manusia. Sebab Allah Ta'ala akan balas dengan adil. Adil ni bila cukup ilmu. Kalau orang tu memerintah dengan tak ada ilmu, tak akan jadi adil, jadi zalim. Jadi Allah Ta'ala akan hisap dengan ilmu dia, Allah Ta'ala akan balas dengan adil. Adil itu berdasarkan kepada ilmu dia. Jadi sebut alim tu menggambarkan akan adanya hisap, akan adanya hari pembalasan. Kemudian lepas pada ni Allah SWT sebut kepada kita, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni cerita tentang khilafah. Cerita tentang khilafah ni daripada ayat 30 sampailah ayat ke 33. Ini berkenaan dengan takdir Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala, skema perancangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok molek sifat-sifat Allah Ta'ala tu kan, khalaqa tu dia mencipta dengan iradat, dengan kudrat dia, dengan ilmu dia. Dan tentu sekali skema ni dengan ketetapan Allah Ta'ala, kehendak dia. Sebab kalau kita belajar takdir kan, bila kata bab takdir Allah Ta'ala, dia apa, Allah Ta'ala maha berkuasa mencipta, kudrat dia. Hak terjadi ni dengan kehendak dia. Tidak mungkin terjadi satu benda ni luar daripada kudrat dia. Bila dia nak, mestilah dia tahu. Jadi bila semua tu ada, itu berarti ada ketetapan dari Allah Ta'ala. Ada qada dan qadar, ketetapan Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala bila dia cipta manusia, kamu aku cipta. Bumi dan apa yang ada atas bumi ni aku cipta untuk kamu. Maka kamu dicipta ni mestilah dengan ada matlamat. Jadi ayat 30 sampai 33 ni menyatakan kepada kita takdir Allah Ta'ala tentang manusia. Wa idqa, dan ingatlah ataupun sebutlah ni, mana sebutlah kepada golongan yang engkar, hak tak mahu terima ketauhidan Allah SWT. Sebutlah ketika Tuhan engkau. Jadi guna perkataan Rabbuka ni seperti kita bincang marilah. Rabb ni Allah yang mencipta, mentadbir, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang memberi hidayah, memberi ilmu pada manusia. Tuhan kamu berkata lil malaikah, Tuhan kamu berkata kepada malaikat. Malaikat ni utusan Allah Ta'ala lah. Daripada perkataan alaka ni mengutus. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ni akan menetapkan di atas muka bumi ni seorang khalifah. Malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat tanya ni sebagai minta penjelasan. Bukan mesyuarat, bukan Allah Ta'ala demokrasi dengan malaikat dak. Allah Ta'ala beritahu kehendak dia. Dan malaikat ni tanya bukan bantah tetapi minta penjelasan. Jadi Allah Ta'ala ni boleh kita nak minta penjelasan daripada dia. Bila dia ada kehendak dia, kita boleh minta penjelasan daripada dia. Malaikat minta penjelasan, bukan bantahan. Qalu ataj'alu fiha, apakah kamu nak jadikan di atas bumi ni man yufsidu fiha, orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ni. Yang ni dari segi akidah. Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Yang ni melakukan kerosakan dari segi amalan. Amalan manusia ni
Sama ada dia membunuh menyebabkan pertumpahan darah ataupun dia mencetuskan bibit-bibit kepada perbalahan, akhirnya membawa pada pembunuhan. Ngopak. Dah. Ya dah tu, ngopak. Lepas tu batu api. Dah. Jadi musuh. Bila jumpa molek kat, bergocohlah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hal keadaan kami ni bertasbih, memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Maka Allah Taala jawab. Jawab ni mana jawab Allah Taala secara hikmah, secara ijmali dulu, secara ringkas. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ni lebih mengetahui, sesungguhnya aku ni mengetahui. Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi perancangnya Allah Ta'ala tak ada siapa tahu, melainkan setelah Allah Ta'ala beritahu ataupun setelah berlaku. Sebab perkara takdir ni perkara gaib, tak ada siapa tahu. Hanya kita ni tahu ni bila benda tu terjadi kepada kita. Wala tadri nafsun madza taksibu ghada. Tak ada siapa pun tahu bahawa gapo dia buat esok. Tak ada, tak tahu. Kita buka puasa sekarang ni tak tahu nak buka yang gapo. Tak. Walaupun kita beli dah cendol. Beli dah cendol, tapi belum tentu lagi cendol tu kita buka dengan dia. Boleh jadi kena ayat demo. Dah. Tinggal. Dah. Boleh jadi kita sedekah pada orang lain, boleh jadi belaka. Jadi perancangnya Allah Ta'ala ni, kehendak dia ni tak ada siapa tahu melainkan bila dia beritahu. Jadi malaikat tanya ni sebagai minta penjelasan. Minta penjelasan. Jadi malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ayat ni dia jadi masalah ni. Dia jadi masalah. Jadi kami hak bertasbih ni memuji engkau. Jadi sebelum kita pergi situ dia ada iskal dah sebelum pada ni. Ada kemuskilan sedikit. Adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi ni orang yang melakukan kerosakan? Jadi macam mana malaikat tu boleh tahu manusia yang Allah Ta'ala nak jadikan sebagai khalifah ni akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Ini jadi kemuskilan. Sehingga adalah ahli tafsir kata sebelum daripada manusia duduk atas bumi ni ada dah jin, ada dah makhluk lain ia duduk atas muka bumi dan mereka ni bertumpah darah. Ada ia berpendapat lagu tu, tapi pendapat tu berdasarkan kepada riwayat tak kuat, riwayat ia tidak sahih. Jadi macam mana? Waktu tu kita boleh jawab dengan tengok ayat sebelum pada ni. Ayat 29 Allah Ta'ala kata waladzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan bumi ni untuk kamu. Untuk kamu. Maknanya bumi ni memang untuk kita, untuk manusia, untuk Nabi Adam. Jadi sebelum dihuni oleh Nabi Adam, tak ada siapa huni sebagai khalifah. Tak ada. Sebab bila kata untuk kamu, maknanya kamulah mula-mula. Kamulah mula-mula menduduki bumi itu. Kalau kita kata ni katil pengantin. Tak. Jadi kita sebagai pengantin tengok nampak lebut dah cadar, dak lembek ni lagu mana untuk kita? Tak kena ni, tak orang tak bagi katil pengantin. Kalau kata katil pengantin subi baru. Jadi riwayat tu riwayat tak sahih. Ia mengatakan bahawa sebelum daripada Nabi Adam ni ada Adam lain. Tu tak kena dengan ayat 29 sebab Adam ni seorang. Jadi bagaimana ahli tafsir dia boleh kata ada Adam sebelum pada ni? Sebab dia faham khalifah tu. Sebab khalifah ni maknanya pengganti hak sebelum. Maknanya ada dah makhluk lain kemudian ada mai ganti. Itu salah faham tentang makna khalifah. Khalifah ni dia ada berapa makna? Satu memanglah ganti, satu lagi ni bergenerasi. Kita ni bergenerasi. Allah Ta'ala letak kita atas dunia ni generasi demi generasi. Allah Ta'ala tidak tak serentak. Mana mestilah kita ni tak ada dengan cekwa kita. Tak ada kita dengan cekwa kita. Ya. Tak ada. Kadang-kadang orang tu tak ada dengan ayah dia, tak ada dengan tok dia. Tapi dia mari lepas ayah dia. Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa khalifah ni, antara maknanya khalifah ni, manusia ni dia
membiak berterusan. Mari selepas orang. Satu lagi makna khalifah, dan hak inilah yang dikehendaki di sini. Khalifah ni orang ada kuasa. Orang ada kuasa. Hak ini berdasarkan kepada surah Sad. Allah Ta'ala kata, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Daud, kami telah jadikan engkau sebagai khalifah, yakni sebagai penguasa. Bila kata penguasa, mestilah menghukum. Tak? Kami jadikan engkau sebagai khalifah, maka hendaklah kamu menghukum. Jadi hak nak menghukum ni mestilah ada kuasa. Menghukum dengan keadilan. Jadi khalifah di sini dengan mana ia berkuasa. Ia boleh menghukum. Menghukum ke apa? Khalifah di sini itu kita kena balik rujuk kepada beberapa ayat sebelum pada ni lah. Yang ni orang yang dapat mengurus, orang yang dapat mengajak manusia beribadat pada Allah Ta'ala. Khalifah tu mengajak manusia ubudiah pada Allah Ta'ala, seperti mana dalam ayat 21, manusia yang dapat urus tadbir dengan sebaik-baiknya, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 29. Khalifah maknanya dia ada kuasa dan dia mentadbir dengan sebaik-baiknya. Cuma malaikat ni dia mari soalan lagu tu, adakah engkau nak jadikan atas muka bumi ni orang yang menumpahkan darah? Jadi malaikat tu tanya soalan tu kerana perkataan khalifah tu pada perkiraan malaikat, orang tu ada kuasa. Bila ada kuasa, dia akan guna kuasa dengan kehendak dia lah. Bila ada kuasa, dia tidak terbatas. Jadi malaikat ni oleh kerana dia tidak tahu perancangan Allah Ta'ala, sebab malaikat ni dia ada satu dimensi ya. Dimensi rohaniah. Sedangkan Adam yang Allah Ta'ala nak cipta ni, dia ada dimensi-dimensi lain. Dia ada apa ni, malakah yang berbeza-beza. Ruhaniyah dia ada unsur rohani, ada unsur bahimiyah, unsur binatang, ada unsur malaikat tu sendiri. Dia ada unsur syaitan, unsur binatang buah, jenis nak balas, jenis nak makan minum, jenis nak berkelamin, suka kepada kerohanian, ibadat suluk ke apa, suka pada ilmu tu. Dalam perancangan Allah Ta'ala nak cipta manusia ni. Maknanya bila begitu, khalifah yang Allah Ta'ala nak cipta ni, yang mana malaikat tak tahu, iaitu apa? Manusia ni akan diberikan oleh Allah Ta'ala akal. Bila ada akal, dia akan ada kuasa untuk memilih. Dia boleh memilih. Dia memilih, dan Allah Ta'ala menetapkan bahawa manusia ni, dia tidak akan dibiarkan dengan kuasa dia tadi. Manusia ni dia terikat dengan wahyu, maka akan dihantar kepada manusia Nabi, akan diberikan kepada manusia wahyu. Jadi bila begitu, manusia ni walaupun dia ada kuasa, walaupun dia berhak untuk memilih, tetapi dia kena terikat dengan ketetapan Allah Ta'ala, dengan undang-undang Allah Ta'ala. Jadi manusia ia mesti patuh kepada wahyu Allah Ta'ala. Manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Itu luar daripada ilmu malaikat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu. Aku hak tahu, kamu tak tahu. Kemudian hak malaikat kata, wa nahnu nusabbih, kita hak tasbih ni. Kita hak tasbih ni apa? Maknanya kami soal ni, ya Allah, dalam hal keadaan kami bertasbih ni, maknanya kami soal, bukan kami nak akak diri kami. Kami tu soal ni bukan kami nak mempersoalkan ketetapan engkau, sebab kami orang jenis taat. Maknanya kalau engkau ya Allah memerintahkan kami supaya bertasbih, memuji engkau ya Allah, dan kami patuh, maka begitu juga bila engkau nak jadikan khalifah atas muka bumi ni, kami hak biasa tasbih ni tak kira lah, tak boleh nak patuh juga ketetapan engkau tu. Kalau kita tafsir dengan cara tu, tidaklah kata kita akan jadi kata malaikat ni akak diri dia, kata kami berhak jadi khalifah, ataupun seolah-olah malaikat ni cadar dia nak jadi khalifah. Tak timbul saat tu. Hak lebih munasabahnya kita kata, malaikat kata kami ni bertasbih, maknanya kami ni taat, sentiasa taat kepada engkau. Tak kira lah kami nak tanya ni sebagai bantah. Dan bila engkau tetapkan manusia jadi khalifah,
kami akan tunduk juga kepada ketetapan engkau seperti mana kami tunduk kepada ketetapan engkau. Ia mewajibkan kami ni bertasbih, memuji engkau ya Allah. Jadi malaikat menyatakan izharu khidmah, menyatakan dia ni bersedia untuk berkhidmat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan jadikan malaikat adalah perantara dia dengan manusia, bawa wahyu, memberi rezeki. Allah Ta'ala akan memberi ilham kepada manusia ni melalui malaikat yang mendoakan untuk kita ni, orang-orang baik. Jadi tak timbul soal malaikat nak cadai diri dia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, mana kami bertasbih memuji engkau tu maknanya kami menyatakan kepujian itu khusus kepada engkau, tak layak pada orang lain. Jadi nusabbihu bihamdika tu tasbih wa tahmid khusus, khasun lillahi ta'ala, khusus untuk Allah Ta'ala. Wa nuqaddisu lak tu maknanya sifat suci tu memang layak kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak buh tu, nusabbih tu mana ikhtisasun lillah. Taqdis, nuqaddis tu maknanya istihqaqun lillah. Allah Ta'ala berhak. Kemudian Allah SWT nak menyatakan kelayakan ni, sebab manusia tu layak dijadikan sebagai khalifah, salahiyatul insan lil khilafah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Adam itu telah diajar oleh Allah Ta'ala segala nama-nama. Hal ini jawapan secara terperinci. Hak tadi kan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, itu jawapan secara secara ringkas. Hal ini jawapan secara terperinci. Allah Ta'ala mengajar Adam segala nama-nama, thumma aradahum 'alal malaikah, kemudian dibentangkan nama-nama tadi kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam ni nama-nama. Nama-nama gapo ni? Ada kata nama segala benda, segala benda-benda, ada kata segala nama benda-benda yang diperlukan oleh Adam. Tetapi ada juga ia berpendapat bahawa nama-nama ni mana nama-nama zuriat Nabi Adam hak berjuru, hak memang layak menjadi khalifah, hak tidak melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi. Jadi nama-nama ni lah diajarkan kepada Nabi Adam, diajar bersama dengan tugas mereka. Ni anak cucu kamu ia taat sebagai nabi, sebagai muslih, orang yang melakukan kebaikan di atas muka bumi. Ni sebagai nabi-nabi, ni sebagai siddiqin, salihin, syuhada. Nama-nama ni. Sebab itulah thumma aradahum, dibentangkan kepada mereka itu. Hum tu mana nama-nama mereka tu tadi. Sebab hum tu merujuk kepada orang aqil, aqil. Jadi diajarkan kepada Nabi Adam, maknanya nama-nama anak cucu dia berserta dengan tugas mereka. Tugas mereka tu sebagai khalifah, maknanya orang yang layak berada di atas muka bumi, ia menjalankan tugas khalifah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala kata, sebutkan kepada aku nama-nama mereka itu jikalau kamu tu benar dalam dakwaan kamu tu. Hak kamu kata tadi, kamu kata apa? Kamu kata nanti akan ada orang yang menumpahkan darah. Jadi bila diajarkan kepada malaikat, disebutkan kepada malaikat nama-nama ni acoyak. Ada acoyak. Orang mana hak beriman, mana hak muslih, mana hak mufsid, mana hak salihin, mana hak tidak salih, mana anbiya, mana hak syayatin. Maka malaikat ni dia pun iktiraf, mengakui bahawa ilmu mereka tu terhak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, maha suci engkau, tidak ada sebarang ilmu kepada kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Pada malaikat ni pun walaupun dia ni makhluk cahaya,
Ia pergi mari, berada di atas langit, bawa wahyu kau apa semua, bukan semua benda malaikat tu tahu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maknanya engkau ya Allah, segala benda ni engkau mengetahui, mana tidak ada yang tersembunyi kepada engkau hakikat satu benda dan hikmah di sebalik benda-benda tu. Jadi kita atas dunia ni, ya ada satu benda kita dapat tahu, satu lagi hikmah. Macam kita kata kita dapat tahu ada kemalangan. Kita tahu, kita dengar orang tu mati, macam-macam lah. Kita tahu. Tapi hak dikehendaki daripada kita bukan setakat tahu saja. Kita kena tahu hikmah di sebalik benda tu. Kita jadi insaf, kita jadi sedar, ataupun kita dapat satu ilmu baru yang lain. Kita dapat mendidik jiwa. Maknanya di sini Allah Ta'ala tidak hanya mengetahui, tetapi dia maha bijaksana di sebalik apa yang dia tahu. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Jadi Allah Ta'ala nak supaya apa? Supaya kelebihan Nabi Adam ni dipersaksikan oleh malaikat. Nak izhar. Maknanya malaikat ni memang dah dia mengaku tadi bahawa kami tak mengetahui, engkaulah ya Allah yang lebih mengetahui. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala nak izhar, nak menzahirkan kelebihan Adam. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah Ta'ala kata, wahai Adam, sebutkanlah, beritahulah kepada mereka itu nama-nama mereka. Nama-nama zuriat engkau hak berjuruh-juruh tu, kamu sebut pada malaikat. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, bila mana Adam menceritakan kepada mereka itu nama-nama mereka, qala alam aqul lakum. Allah Ta'ala kata, tidakkah aku katakan kepada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku ni lebih mengetahui, aku ni mengetahui ghaibas samawat, benda-benda yang gaib yang ada di alam semesta, di langit-langit dan di bumi. Mana ilmu gaib afaqi, kau ada di alam semesta ni, mana tak tersembunyi kepada Allah Ta'ala. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu tubdun, kamu nyatakan dan kamu sembunyikan. Maknanya hak dalam diri, maknanya benda gaib anfusi, hak dalam diri. Allah Ta'ala tahu dalam diri setiap kita ni gapo, Allah Ta'ala tahu. Sama ada lepas dia kecek ataupun sebelum dia kecek, Allah Ta'ala tahu belakang. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui. Hak kamu sebut tu kepada aku, kamu malaikat, hak kamu sebut pada aku tadi, ataja'alu fiha tu, ataja'alu fiha, soalan kamu tu aku tahu sebelum kamu kata. Lepas tu hak kamu tak jadi nak kata, aku tahu. Kemudian bahagian ayat 34 ni, Allah SWT nak menyebut kepada kita daripada ayat 34 sampailah kepada ayat 37, taat kepada Allah, bab ketaatan kepada Allah. Maknanya natijah daripada kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, kita tahu takdir Allah Ta'ala, maka kita kena patuhlah. Kita sebagai manusia ni, sebagai khalifah ni, kita kena patuh, baru layak dipanggil khalifah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ni natijah daripada kelebihan Nabi Adam. Nabi Adam ada lebih. Dia sebagai khalifah dan dia diberikan ilmu. Jadi Allah tak, natijah daripada Nabi Adam ni ada kelebihan, ada ilmu. Jadi Allah Ta'ala nak uji lah. Nak uji siapa dia ni? Dan ingatlah ketika kami kata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujud di sini maknanya tunduk hormat. Bukan sujud ibadat, sujud tanda hormat. Dalam syariat dulu memanglah dia sujud hormat tu sampai letak dahi. Jadi Allah Ta'ala nak uji malaikat, dia patuh ke tidak. Kalau malaikat kata tadi dah, wa nahnu nusabbih ni, kita bersedia untuk khidmat, patuh.
Jadi Allah Ta'ala arahkan malaikat supaya sujud tanda hormat kepada Adam. Ini ujian kepada malaikat. Termasuk jugalah iblis. Fasajadu. Semua tu malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis aba, tak sih. Wastakbara. Bukan setakat dia tak sih, dia menyebut-nyebut tentang kelebihan diri dia. Aba dia tak sih, istakbara dia rasa besar, dan dia sebut kelebihan dia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dia sebut di hadapan Allah Ta'ala kelebihan dia tu. Waktu kita boleh tengok dalam surah-surah lain lah. Surah-surah lain ada disebutkan. Aku engkau cipta daripada api, Adam daripada tanah, mana lebih mulia. Dia mempersoalkan ketetapan Allah Ta'ala. Wa kana minal kafirin, maka dialah daripada orang-orang kafir. Jadi di sini kalau kita tengok cerita ayat yang ke-6 baru ni, dah orang kafir ni sombong tu lah. Orang wi amaran, orang ajak balik kepada syurga, dah orang tegur kesalahan dia tak sedia enggak, jadi kafir. Macam iblis juga. Sombong tu ada sifat yang sama. Kafir kerana kesombongan. Jadi itu ketetapan Allah Ta'ala kepada malaikat supaya sujud hormat. Jadi malaikat jadi orang patuh, iblis jadi orang yang engkar. Kemudian Allah Ta'ala bagi ujian pula kepada Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini ujian kepada Nabi Adam. Kami katakan kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasangan kamu dalam syurga. Duduk dalam syurga, tenang-tenang. Wa kula minha ragada, makanlah sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma, ikut kehendak kamu berdua. Tetapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Janganlah sesekali kamu berdua mendekati pokok ni. Akibatnya kamu akan jadi orang yang zalim sebab tidak patuh arahan. Jadi hak ni ujian kepada Adam. Jadi hak tepat asal Nabi Adam ni dunia, tapi Allah Ta'ala letak Nabi Adam terlebih dahulu dalam syurga sebagai ujian. Jadi bila kata ujian, dia mesti ada perintah, dia ada larangan. Jadi Nabi Adam ni diuji dengan perintah dan larangan. Dan Allah Ta'ala kata jangan dekati, makan sepuas-puasnya kecuali hak ni. Jadi ada perintah, ada larangan. Bila ada larangan ni, maknanya manusia tu ada pilihan. Ada pilihan. Jadi pilihan tu satu benda yang besar yang ada pada diri manusia. Iaitu dia menggunakan akal dia. Jadi kalau kita tengok di sini, dari segi cara ketetapan Allah Ta'ala ni dalam bab halal haram ni, macam mana? Iaitu banyak benda yang halal, hak haram saja. Itu dari segi kaedah halal haram. Seperti mana kita tengok dalam ayat 29 tu, khalaqalakum tu untuk kamu menikmati, untuk kamu ambil manfaat. Jadi asalnya, sebab itulah kaedah dalam usul fiqh dia kata al aslu fil asya' al ibahah. Al aslu fil asya' al aslu fil asya' al mubih al mufidah. Asal pada benda-benda yang bermanfaat ni dia harus boleh halal. Jadi di sini Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa makalah sekat-sekat nak. Maknanya banyak boleh. Cuma hak ni jangan kamu dekati. Maknanya hak haram tu sikit. Jadi hukum ni duduk atas dunia lagu ni juga sama. Banyak boleh kita makan. Apa yang Allah Ta'ala namakan sebagai benda-benda haram atas dunia ni sikit je, tak banyak. Itu dari segi prinsip hukum. Prinsip hukum yang kedua, bila Allah Ta'ala nak larang ni, larang daripada maksiat. Kalau kira hak larang tu jangan makan, tapi Allah Ta'ala kata jangan dekati. Maknanya apa? Kalau kata kalau jangan dekati, maknanya apa-apa jalan yang bawa kepada makan tak boleh lah. Sebab itulah kalau kata bak riba, bak agak perah tak boleh, tolong jual tak boleh, tolong bawa tak boleh, tolong order tak boleh, tolong perah tak boleh, segala hak kait. Lepas tu minum lebih-lebih lagi lah.
Tapi janganlah pula kita kata Tuhan jangan kata pergi dekat, makan tu tak apa. Ada lah, dia kira gitu dah. Dia kira bila dekat tak boleh, maka makan lebih-lebih lagi lah tak boleh. Fazallahum asyaitanu anha, tipu daya syaitan. Maka syaitan telah menggelicirkan mereka berdua daripada syurga. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu syaitan itu mengeluarkan mereka berdua daripada tempat yang mereka berdua berada, keluar daripada syurga. Jadi itu tipu daya syaitan. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ini ketetapan Allah Taala. Jadi setelah daripada mereka berdua ni dah makan, sini tak sebutlah makan. Sebab hak nak ceritanya perpindahan Adam daripada syurga ke dunia. Sebab isu utama dalam cerita Nabi Adam ni ibtila, kaedah ujian. Kaedah ujian Allah Taala. Maka kami perintahkan, turunlah kamu semua atas muka bumi, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian daripada kamu ni dia akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Maknanya akibat daripada kamu mendekati lalu makan pohon ni, kamu jadi orang zalim dah. Maka hukumannya yang pertama, kamu tak boleh duduk dalam syurga, kamu duduk atas dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'dukum li ba'din adu ni, mana sama-sama kamu ni dia akan bermusuhan. Maknanya anak cucu ada ni dia akan balas sama sendiri. Sebab apa? Makan hasut ke syaitan lah. Syaitan tu tadi, syaitan yang pernah membisikkan kepada Nabi Adam, makanlah, godol, makanlah. Jadi syaitan yang sama juga, keturunan dia jugalah yang akan menghasut anak-anak Adam ni balas sama sendiri. Dan Allah Ta'ala kata lagi, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Jangan bimbanglah kamu nak duduk tu lagu mana. Sebab apa? Sebab untuk kamu di atas muka bumi ni ada tempat tinggal yang tetap. Mana tak usah bimbang, kamu boleh duduk dengan tetap. Tetap tu maknanya tak perlu fikirlah nak duduk planet lain. Sebab itulah bagi kita, orang sibuk fikir macam mana kita nak buat kajian, nak duduk di mustari, nak duduk planet tu, tak payah. Sebab Allah Ta'ala kata di sini, walakum fil ardi mustaqarrun. Ni tempat tetap kamu. Sebab apa? Ada belakang untuk kamu nak atas dunia ni. Ada belakang. Kami telah sediakan air, udara, galian, wa mata'un ila hin. Dia ada kesenangan. Tapi kena ingat, kesenangan ni sementara. Mana yang akan mati, mana yang akan balik bertemu dengan Allah Ta'ala, akan mati. Kemudian ayat berikut ni, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Ini nikmat ilmu. Nikmat ilmu. Pentingnya ilmu. Fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Nabi Adam pun terimalah daripada Tuhannya. Maknanya termasuk daripada sifat Allah Ta'ala Rabb ni, Allah Ta'ala ajar kepada manusia ilmu. Allah Ta'ala beri hidayat pada manusia. Tak lepas gitu saja. Beberapa kalimat, ucapan-ucapan yang ada dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin tu. Fataba alaih. Lalu Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam. Ini nikmat penerimaan taubat. Nikmat mendapat keampunan ni adalah satu nikmat yang besar. Kita di atas dunia pun kita tahu tak? Kalau balah tak balah. Minta maaf tak beri. Tak tenang kita. Beri apa dia tak maaf kita tak. Kita kalau kita dengar orang kata aku tak maaf mu. Tak sedap duduk lalu. Jadi di sini Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa diterima taubat ataupun mendapat keampunan ini adalah satu nikmat yang besar. Innahu wattawwabur rahim. Allah Ta'ala ni maha menerima taubat dan maha mengasihani.
Maknanya lepas daripada taubat tu diterima, Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam ni, Allah Ta'ala rahim dia tu maknanya tetap memberi nikmat-nikmat pada masa akan datang. Maknanya Allah Ta'ala tidak kata hukum, kamu disebabkan kesalahan ni, tak apalah aku maaf, tapi tak ada lagi dah nikmat untuk kamu. Tidak. Jadi manusia ni kena ambil iktibar bahawa walaupun orang tu pernah buat salah dengan dia minta maaf, dia pun dia maaf, tetapi jangan berhenti daripada buat baik pada dia. Tu Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, dia jadi orang yang pemaaf dan meneruskan benda-benda baik yang dibuat sebelum pada tu. Jadi bahagian ayat ni ketaatan kepada Allah Ta'ala dan pentingnya ilmu tu. Qulnah bitu minha jami'a. Kami katakan, kami arahkan, yang ni kamu sebagai khalifah, kamu kena duduk semua ni atas muka bumi, tak boleh lari. Maknanya kamu tak usah fikir balik semula ke syurga selagi tak selesai tugas khalifah. Jadi kalau kita tengok di sini kan, Allah Ta'ala dalam rancangan dia memang nak letak kita ni atas dunia, cuma tak sementara atas syurga, dalam syurga tu sebagai tarbiyah. Tarbiyah lagu mana? Ujian. Kena faham ujian. Sebelum duduk atas dunia ni sebagai tempat ujian, Allah Ta'ala uji dah dengan ada syaitan, dengan ada nikmat. Itu suasana ujian dah. Maknanya Nabi Adam dengan Hawa ni dah, oleh kerana mereka tu tidak didatangi oleh Nabi, Allah Ta'ala memberi hidayat Rabbaniyah, dia sendiri duduk dalam suasana ujian atas dunia. Jadi anak cucu Adam ni dia akan mengalami ujian juga seperti mana datuk nenek mereka, tapi di dunia. Jadi Allah Ta'ala perintahkan supaya manusia ni turun, duduk atas dunia belaka. Cumanya ada janji Allah Ta'ala, iaitu hikmah daripada perintah supaya turun ke atas muka bumi ni. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang kepada kamu, yang dipasti datang kepada kamu, janji Allah Ta'ala ni daripada aku, huda, hidayat. Maka Allah Ta'ala kata, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ni undang-undang hidayat, qanun hidayat. Bila mari hidayat kena ikut. Maka siapa-siapa yang ikut hidayat aku, faedah dia apa? Fala khaufun alaihim, dia tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Ketakutan ni macam-macam lah. Kesudahan dia di akhirat ataupun macam mana nak lawan syaitan, bimbang juga. Nak lawan syaitan ni bimbang juga dah. Kita tak pandai lawan syaitan, jadi dengan ada hidayat tak payah bimbang nak lawan syaitan. Tak payah kita duk maki hamu pada syaitan. Kita isti'azah, kita banyak semaya, kita syukur tawaduk kepada Allah Ta'ala, kita dapat lawan syaitan. Jangan bimbang. Wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak rasa sedih. Tidak rasa sedih, ini mana gembira je. Ini isyarat kepada qanun pembalasan Allah Ta'ala. Jadi orang yang dapat hidayat daripada Allah Ta'ala tadi, dia tak perlu bimbang duduk atas dunia. Kerana apa? Dia akan selamat daripada syaitan, dapat petunjuk, dan di akhirat nanti dia akan mendapat pembalasan yang begitu sempurna. Maka dengan sebab tu jangan dia bimbang, jangan dia sedih. Jangan dia sedih. Sebab nikmat-nikmat dari syurga ni akan menggembirakan manusia. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran. Hak tidak mempedulikan, orang yang tidak mempedulikan hidayat dari Allah Ta'ala, ada amaran takhwif Allah Ta'ala, takhwif ukhrawi. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, dan orang-orang kafir, mana dia tak nampak kudrat Allah Ta'ala, wa kazzabu bi ayatina, dan dia menolak, mendustakan ayat-ayat kami, ayat mukjizat, ayat Al-Quran, dan juga ayat bukti keesaan Allah Ta'ala. Ni dalil-dalil tauhid dia tolak. Sebab ayat ni dia ada tiga makna. Ayat Al-Quran, ayat bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di alam semesta, termasuklah dari diri kita. Satu lagi ayat mukjizat. Akibatnya ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Penghuni neraka ni maknanya dia tak tubik lah.
boleh gerai. Jadi hak milik dia neraka itu, hum fiha khalidun, tak akan keluar-keluar, kekal di situ. Jadi abilah bahagian kita sebut hari itu satu mukaddimah yang penting. Daripada ayat pertama sampai ayat 39 ni bagi surah Baqarah, yang mana banyak benda-benda asas yang ada sini penuh syarat dengan akidah panduan pada kita. Prinsip-prinsip ada berlaku, prinsip hidayah, prinsip pembalasan, prinsip ujian, kita tak lepas daripada ujian, prinsip halal dan haram, dalil-dalil tauhid risalah ada berlaku pada bahagian tamhid mukaddimah. Maka lepas pada ni kita akan masuk cerita Bani Israel. Cerita Bani Israel. Mengapa Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel setelah daripada Allah Ta'ala cerita Nabi Adam. Kalau cerita Nabi Adam tu kita tak sebut juga. Tak ada hari ni. InsyaAllah kalau ada masa kita sebut. Setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.